Okey, dan kita juga bersama dengan hero keluarga hari ini, ya, bersama dengan dua insan yang cukup hebat dalam industri kita, yang telah pun lama berada dalam industri. Banyak sebenarnya pengalaman yang kita nak dengar ni, pengalaman, bagaimana perkembangan dan sebagainya. Jadi kita kenalkan, siapa tak kenal dengan abang kita di sini, iaitu saya kenalkan Abang Syarudin Tambi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya dapat saya jumpa depan-depan. Selalu tengok kat TV je. Barakallah. Dan juga 80-an start berlakon kan. Waktu tu kecil lagi. Kan? Lahir. Okey, dan juga tak kurang hebatnya. Terima kasih kerana menjemput kami. Ya, Dan tadi saya ucapkan kepada filem terbaru Mak Kilau. Hari itu dah premier dan 23 hari bulan ini bakal ditayangkan. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang filem yang mengangkat sejarah Malaysia. Okey. Filem ini apa terjadi bila mana pembesar-pembesar negeri Pahang merasakan yang penjajah ini telah menzalimi rakyat Pahang. Jadi mereka membuat keputusan untuk melakukan beberapa tindak balas di atas kejaman kebiadaban penjajah pada ketika itu. Dan di sinilah pembesar-pembesar Pahang seperti Tok Gajah, Datuk Bahaman, Haji Sulong, Haji Muhammad, Imam Botok mengambil keputusan iaitu ingin mencari seorang pemimpin bagi memimpin angkatan peperangan dengan penjajah. Dan ketika inilah terpetiknya nama Mak Kilau itu. Kan? Tetapi di dalam perbincangan itu antara pembesar-pembesar Pahang mesti ada mempunyai satu syarat sebelum ingin dilantik sebagai seorang pemimpin, iaitu sebagai imam perang. Ada satu syarat yang diperlukan untuk dia layak memimpin. Nak tahu syaratnya? Ya. Pergilah menonton. Okey, itu teaser yang cantik lah. Teaser. Muka yang cantik. Ya, betul. Okey, jadi kita kena ambil peluang lah kan untuk menonton, untuk sama-sama kita menghargai tanah Melayu. Bagaimana sebenarnya kan bukan mudah untuk mendapatkan kemenangan, kemerdekaan sebagainya. Di inilah antara filem yang sepatutnya kita menonton. Baik, dan juga mungkin juga lah Vito boleh kongsikan kepada kami juga perkembangan, bagaimana situasi sekarang ni kalau kita tengok kan fasa peralihan ke fasa peralihan endemik kan, berbanding dengan time COVID-19 tu kita nak syuting pun susah juga. Dan dah boleh syuting pun SOP-nya, pelbagai SOP yang perlu untuk kita jalankan tanggungjawab lah kan. Jadi sebagai seorang artis, bagaimana dah pun melalui pelbagai fasa dan kehidupan ataupun fasa peralihan endemik ni? Pertama sekali saya bersyukurlah sebab kita di dalam fasa sekarang ni iaitu boleh bekerja, boleh pergi syuting, boleh mencari rezeki. Betul. Tapi walau macam mana sekalipun kita tetap kena mengadaptasi dengan norma baru yang kita ada, iaitu melalui SOP. Bukan untuk diri kita tapi untuk semua pihak, keluarga kita, untuk orang keliling kita, kawan-kawan kita kan, supaya kita dapat terus mencari rezeki. Dari sudut perkembangan industri pula, saya rasa melihatkan keadaan sekarang ada satu perkembangan yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan adanya filem Mak Kilau ni juga akan lebih mengajak penonton untuk kembali ke panggung, sebab sekarang ni saya percaya masih ramai lagi yang agak gusar, agak kan untuk pergi ke panggung. Tapi mudah-mudahan melihat pada perkembangan dua filem terdahulu dan kemudian munculnya Mak Kilau ni dengan maklum balas yang diterima, insya-Allah mudah-mudahan orang akan mula berani untuk kembali ke panggung, dan mudah-mudahan ia menjadikan momentum supaya untuk pemikir-pemikir lain membikin filem-filem dengan lebih baik tanpa rasa takutlah. Betul, apabila ditawarkan berlakon dalam filem Mak Kilau ini kan, filem ini filem yang mengangkat sejarah. Tak banyak sebenarnya kat Malaysia filem yang mengangkat sejarah yang betul-betul memberi kesan. 1997 Hati Malaya pada tahun 2007 dahulu, dan ada lagi beberapa filem yang lain. Jadi untuk betul-betul mendalami watak sebagai seorang yang pernah wujud dan pernah berjuang untuk tanah Melayu, ini apa bezanya? Dari segi Beto sendiri menggarap
naskah ini? Okey, untuk saya, sebelum tu saya nak jelaskan di sini, filem Mak Kilau ni bukanlah dikatakan based on true story. Arahan Samsul Yusof ini lebih kepada diinspirasi daripada kisah benar. Bermaksud pelbagai watak fiction ditambah perjalanan cerita juga diolah supaya menjadi lebih dramatik. Inspirasi daripada kisah benar lah, begitulah kan. Jadi untuk watak saya sebagai Wahid dalam filem Mak Kilau ni adalah watak fiction. Dan saya pengarah sendiri dan saya lebih berbincang bagaimana kita nak mewarnakan watak Wahid ni mengikut kesesuaian. Perlu dijelaskan sini, untuk kita mengetahui tentang sejarah bukan daripada filem. Apa yang kita boleh ambil daripada filem adalah semangatnya, pengorbanannya. Kerana apa yang kita ada sekarang ni adalah hasil daripada perjuangan mereka terdahulu. Betul. Wah, itu satu lagi teaser yang menarik tu kan, yang perlu kita tonton juga kan, antara ada karakter-karakter ataupun individu fiction seperti yang karakter yang dibawakan oleh Beto sendiri kan. Dan antara lain lah yang menarik dalam pembikinan filem ini. Apa antara yang lain yang menarik yang perlu untuk kita semua menonton? Filem ini mempunyai satu harapan ataupun inspirasi untuk generasi muda ataupun generasi yang akan datang. Ianya adalah merupakan satu garapan daripada pengarahnya, iaitu Samsul Yusof, di mana dalam garapan itu dia ingin mengisi kembali kekosongan yang ketika ini agak nampak pudar, di mana di sinilah perlunya semangat ataupun pengisian nilai-nilai jati diri dan patriotisme. Filem ini mempunyai sasaran tujuan sasarannya sendiri. Dan bila kita menonton filem itu, di mana persoalan itu akan terjawab di dalam filem itu juga. Tak perlu nak fikir-fikir. Dia bagi terus. Itu berkaitan dengan filem Mak Kilau yang akan bakal ditayangkan. Apabila kita bercakap mengenai perahlian kefasa endemik. Jadi, kalau ikutkan sejarah, mungkin abang lebih lama dalam filem ini, dalam industri ini. Waktu kita kecil lagi kan. Tengok abang tu berlakon, lepas tu wujudnya pula Beto selepas itu. Mungkin abang boleh ceritakan dahulu perubahan daripada situasi 80-an sampailah tahun sekarang, kita berada tahun 2022 dalam industri filem ini. Dalam industri filem memang banyak perkembangan yang kita nampaklah kan, di mana contoh, saya ambil satu contoh dululah dalam bidang lakonan. Kalau kita ikutkan zaman dulu ataupun zaman 70-an, 60-an, 80-an, tidak ada satu akademi ataupun universiti yang mengajar tentang bidang lakonan. Betul. Tidak ada. Setuju. Ya, tidak ada. Bagaimana saya melibatkan diri dalam bidang lakonan adalah atas daya inisiatif saya sendiri. Sebab apa? Sebab saya minat. Dan siapa yang menjadi inspirasi saya adalah mereka pelakon-pelakon yang terdahulu yang berasal dari Jalan Ampas. Itu yang memberi saya inspirasi untuk menjadi seorang pelakon. Tetapi sekarang ini kita sudah ada banyak universiti-universiti yang mengajar dalam bidang lakonan. Contoh-contohlah daripada UiTM, di Ashwara dan beberapa lagi universiti di Malaysia ini, termasuk Sabah Sarawak pun ada. Itu satu perolehan yang nyata. Dan bercambahnya universiti itu dan bercambahnya lah tenaga pekerja, tenaga produksi, tenaga pengarah, tenaga editor, pelakon, scriptwriter. Kan? Betul. Dan saya percaya dari sudut teknologi juga kan bang. Berbanding pada 60, 70, 80-an dengan keadaan dari sudut teknologinya. Sekarang ni kita lebih kepada era digital kan. Betul. Saya setuju lah penggunaan kamera lah. Kalau dulu saya sempat dapat berasa sekali kamera filem. Filem yang bergulung. Bila dia start nak roll dia dah. Dulu ni bila kita syuting, kalau dulu saya pernah juga syuting drama di RTM. Di RTM ni dulu dia pakai 16mm. Dia panggil kamera tu Aton. So bila kita syuting, bunyi kamera tu punya kuat. Jadi kita masa dialog, Allah mengganggu. Don't worry, cakap.
You just act. Ya. Sebab ini nanti kita dubbing kat dalam. Jadi Masuk sekali lah. Masuk. itulah peralihan teknologi. Kalau dulu mungkin disebabkan minat, sekarang kita formalkan. Sampai ada pendidikan Nusi Malaya ke, UPSI pun ada. Dia ada. Sampai nak jadi cikgu mengajar untuk berlakon pun boleh. Memang. Cuma betul, kalau dulu kita sering memperdebatkan filem kita, wajah kita. Ya, banyak filem-filem Tan Sri P. umpamanya. Memang sampai sekarang kita mengangkat bahawa sebenarnya itulah wajah kita. Betul. Dia garap tahun dulu 60-an 70-an, tapi sampai sekarang ia merupakan wajah kita sekarang. Tapi sekarang masih relevan tak ataupun tidak untuk kita mengangkat filem kita, wajah kita pada tahun ini? Sebenarnya itu yang patut kita terus terapkan. Sebabnya masih ramai ataupun boleh saya berani katakan masih majoriti di luar sana yang memandang industri filem ataupun industri seni kreatif ini adalah sesuatu yang tidak menyumbang kepada negara, sedangkan tidak. Filem ataupun apa saja kerja-kerja kreatif, kerja-kerja seni, kalau kita lihat negara-negara maju, setiap negara maju industri kreatif diorang pun juga maju. Bermakna ianya menyumbang kepada dari sudut budayanya, jati diri dan sebagainya. Jadi seharusnya kita lebih lebih menyokonglah industri sedia, ada industri seni kreatif kita supaya lebih maju seperti negara-negara maju yang kita boleh sebut macam-macam jiran kita sendiri. Kita lihat bagaimana kan. Tapi soalnya penerimaan masyarakat kita lah. Kalau nak pergi panggung kurang mendapat sambutan, itu boleh saya katakanlah. Macam mana tu? Pada saya kita jangan fikirkan itu kerana selagi kita berfikir tentang penerimaan masyarakat, selagi itu kita tak bergerak ke mana-mana, kita buat je apa yang kita buat sekarang, terus mudah-mudahan apa yang kita buat ni menjadi momentum dan menjadi semangat kepada generasi sekarang. Keputusan dia bukan kita tak boleh dapat dalam masa yang sekejap, mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi kitalah yang akan menggeraknya daripada sekarang, mudah-mudahan. Betul, saya setuju kan, sebab inilah antara perkara yang perlu kita terap dengan medium ini, yang boleh kita tunjukkan bagaimana budaya kita, bagaimana negara kita sebenarnya, bagaimana adab kita dan sebagainya kan. Dan medium ini jugalah boleh membentuk generasi yang lebih baik. Setuju. Maksudnya apa yang kita paparkan di kaca TV yang akan membentuk pemikiran dan juga anak-anak yang betul. Dan sebagai seorang pelakon lah abang tengok ialah perubahan tahun demi tahun daripada tahun dahulu sehinggalah kini. Kalau kita tengok pelakon dahulu ialah tak ada kelas. Maksud belajar tu hasil daripada by heart lah orang katakan. Memang dah ada sendirilah package tu. Jadi perlu untuk di tahun demi tahun perlu untuk memperbaiki diri sendiri tanpa ada bantuan sesiapa. Jadi kalau sekarang ini kita tengok ramai pelakon-pelakon baru lah kan, yang peluangnya mungkin ada juga daripada universiti-universiti dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikitlah nasihat kepada mereka bagaimana nak menjiwai watak itu, bukan semudah itu sebenarnya. Betul. Memang bukan mudah untuk menjiwai sesuatu watak, kerana kerja sebagai seorang pelakon ni maknanya bukan setakat hafal skrip. Betul. Itu hafal skrip itu macam kita baca buku saja. Tapi macam mana kita menterjemahkan pemikiran watak. Itu yang penting. Sebab apa? Seorang penulis bila dia menulis, dia dah mengkaji semua tu. Betul. Dia dah kaji dah watak dia ni macam mana, apa dia, pemikiran dia. Dia ni macam mana pemikiran dia. Jadi apa yang ditulis adalah merupakan gambaran watak atau pemikiran pembawa watak itu sendiri. Jadi di sinilah tugas kerja sebagai seorang pelakon untuk membuat kerja dia. Buatlah homework, buatlah kajian. Perlu, sebab ini merupakan asas. Asas bila you nak jadi seorang, contohlah you nak jadi seorang mekanik. Takkan you main gedah aja nak jadi mekanik. Setidak-tidaknya paling susah pun, yang paling mudah pun you buat, you pergilah ke bengkel tu tengok macam mana dia kerja. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu yang paling mudah. Tengok cara dia kerja. Dan apa yang perlu, kemahiran yang perlu untuk menjadi seorang mekanik. Jadi ini yang kita kena ingat bila kita membawa watak itu, mesti ada ciri-ciri macam itu. Dia tidak boleh lari. Dia tak boleh bawa diri kita sendiri. Sebab apa? Fantasi dan realiti dia berbeza. Betul. Kan? Film is fantasy. Reality is kita. Betul. So bila kita masuk alam fantasi, kita bawa diri kita, itu bukan kita. Itu bukan watak itu. Itu kau bawa diri kau. Kita mungkin ada sepatah dua kata untuk kita mengakhiri slot kita pada hari ini. Pesan kepada adik-adik terutamanya industri kita sekarang.
nak masuk industri, orang tengok number of followers di macam mana. Jadi kesan Betul, saya setuju. Alamak. Sedih tapi benar kan, itulah keadaan sekarang, hakikat Hakikat sekarang. ialah, betul. Tapi saya apa saja keputusan yang diambil, yang paling penting sekali adalah berusaha ke arah menjadi yang lebih baik. Tak kisahlah daripada latar macam mana, latar Insta famous ke atau apa pun, tapi berusaha memberikan yang terbaik. Itu saja yang saya boleh cakap lah. Betul. Jumpa abang boleh belajar lah. InsyaAllah boleh. Tak kena tahan telinga. Tapi saya kalau mengajar saya garang. Dan mahal pastinya. Kena tahan mati. Terima kasih banyak kepada Dato' Kushairi. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Syahrudin kerana sudi bersama kita Terima untuk kasih. kita bercakap mengenai industri filem kita.